Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kali ini kita diberi peluang untuk bersua kembali dalam ruangan Jawi, yang mana pada kali ini saya ingin menyampaikan beberapa isu ataupun masalah yang saya kenal pasti yang berlaku dalam kalangan pelajar saya sepanjang saya mengajar kafah sebagai guru ganti di SK Kampung Ikan. Yang mana sepanjang saya memerhati dalam segi latihan Jawi, penulisan Jawi pelajar-pelajar, saya dapati beberapa perkara ataupun beberapa kaedah yang perlu saya jelaskan supaya selepas ini tidak ada lagi berlaku kesalahan ataupun kesilapan dalam penulisan Jawi. Di sini saya telah memilih dua tajuk, iaitu berkenaan dengan penggunaan hukum KVK dan juga penggunaan huruf K dalam penulisan Jawi. Saya lihat dua kaedah ini menjadi masalah bukan kerana tersilap sahaja, namun oleh kerana tidak prihatin terhadap kaedah itu tersendiri. Jadinya saya ingin jelaskan dengan lebih lanjut ataupun untuk jelaskan apa dan bagaimana kita nak faham dan menguasai kaedah ini. Okey? Baiklah, yang pertamanya iaitu hukum KVK. Hukum KVK ni merupakan hukum asas yang perlu kita fahami, kita kuasai. Yang mana hukum KVK ini merujuk kepada pola KVK ataupun konsonan, vokal, konsonan. Yang kita kena perhatikan, kita kena highlight, kita kena set dalam otak kita apa itu KVK ialah dia ini merupakan hukum yang melibatkan huruf A dalam tulisan Urumi, huruf A, bukannya huruf O, bukan huruf I, bukan huruf U. Okey, untuk memahami KVK ini ialah kita perlu melihat huruf A. Sekiranya huruf A itu dia diapit oleh dua konsonan, tak kira apa-apa konsonan sekalipun, maka huruf A itu perlulah digugurkan dalam penulisan Jawi. Apa yang berlaku dalam pemerhatian saya terhadap pelajar ialah dia tak kira huruf vokal apa, huruf I ke, huruf O ke, huruf U ke, dia semua dia buang. Sedangkan hukum KVK ini dia melibatkan huruf A sahaja. Huruf A saja. Maksudnya sekiranya huruf A itu berada di tengah ataupun diapit oleh dua konsonan, barulah kita gugurkan huruf A ataupun alif dalam penulisan Jawi. Maksudnya alif itu tak perlu tulis. Okey, yang keduanya ialah berkenaan dengan penggunaan huruf K. Dia ada pecahan dia tersendiri, iaitu pertamanya dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan juga bahasa Arab. Tapi di sini saya ingin fokuskan untuk perkataan bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Okey, untuk bahasa Melayu, kita kena faham dahulu penggunaan suku kata. Apa yang dimaksudkan dengan suku kata? Apa beza suku kata dengan perkataan? Okey, perkataan ini ialah satu kata ataupun perkataan lah. Contohnya buku, itu satu perkataan. Tetapi untuk suku kata ini, dia kalau nak mudah fahamnya ialah dia mengikut apa yang kita sebut. Contoh buku tadi kan satu perkataan. Dalam buku itu berapa suku kata dia? Cuba sebut. Buku, ada dua suku kata. Okey, untuk huruf K, berbalik kepada huruf K tadi. Penggunaan huruf K ni dalam bahasa Melayu dia ada dua. Yang pertamanya penggunaan huruf kaf. Yang keduanya penggunaan huruf qaf. Okey, yang kaf ni dia digunakan untuk huruf K yang berada di awal suku kata. Manakala untuk qaf ni dia merupakan penggunaan huruf K yang berada di akhir suku kata. Okey, faham betul-betul yang itu. Okey, sebab apa? Sebab ada pelajar dia keliru. Dia fikir huruf K yang menggunakan huruf kaf ini tadi dia terletak di awal perkataan dan huruf qaf di akhir perkataan. Namun kita perlu melihat contoh untuk mudah faham lagi.
Okey, saya ambil contoh untuk perkataan paksi. Kita fokus pada suku kata yang pertama, pak. Okey, P-A-K. Huruf K itu berada di apa? Di mana? Di awal, ataupun di tengah, ataupun di akhir. Okey, kalau dari konteks perkataan, kita akan tengok huruf K itu berada di tengah, betul? Memang betul. Tetapi dari konteks suku kata, pak, P-A-K, K itu berada di akhir suku kata. Sebab itu ejaan paksi dia menggunakan huruf qaf, dia bukan kaf. Okey, saya ambil contoh yang lebih menyeluruh, iaitu perkataan kakak. Okey, pada suku kata yang pertama iaitu ka, kita menggunakan huruf kaf sebab huruf K itu berada di awal suku kata. Okey, untuk suku kata yang kedua, kap. Okey, dia ada dua huruf K. Yang pertamanya di depan, yang keduanya di akhir suku kata. Yang di awal suku kata itu kita menggunakan huruf kaf, dan yang di akhir suku kata itu kita menggunakan huruf qaf. Dia kena lihat awal dan akhir itu dilihat pada suku kata, bukan dilihat pada perkataan. Okey, kena faham yang itu. Itu untuk bahasa Melayu. Untuk bahasa Inggeris pula, kita tak perlu memikirkan penggunaan kaf ataupun qaf, sebab dalam bahasa Inggeris ataupun serapan bahasa Inggeris, kita akan menggunakan keseluruhannya, semuanya menggunakan huruf kaf. Contoh klinik. Klinik asal daripada perkataan bahasa Inggeris diserap ke dalam bahasa Melayu, K-L-I-N-I-K. So huruf K tu semua menggunakan huruf kaf. Okey, sama juga dengan cake. Cake tu daripada bahasa Inggeris diserap ke dalam bahasa Melayu, K-I-K, cake. Dan dalam Jawinya kita menggunakan huruf kaf, bukan qaf. Sebab itu ramai pelajar keliru. Dia tanya, "Ustaz, kenapa menggunakan huruf kaf? Kenapa tak qaf?" Kena faham juga. So, nak tak nak kita kena tahu perkataan ni asal bahasa Melayu ke bahasa Inggeris. Tetapi kebiasaannya kita akan dapat detect ataupun kesan dari mana perkataan itu, sama ada asal bahasa Melayu ke ataupun bahasa Inggeris. Kalau bunyi dia macam kita biasa jumpa dalam bahasa Inggeris, kebiasaannya lah dia merupakan perkataan asal bahasa Inggeris. Yang mana bahasa Inggeris ni untuk kita eja dia, kita mengeja ikut cara sebutan. Okey, kadang-kadang dia tak terikat sangat dengan hukum ataupun kaedah Jawi. Dia berbeza sikit dengan bahasa Melayu. Namun tidak perlu risau sebab semua itu tidaklah menjadi masalah besar. Sebenarnya yang penting kita faham konsep, kita faham apa itu perkataan, apa itu suku kata, insya-Allah kita akan mudah faham dan kuasai hukum-hukum asas dalam penulisan Jawi. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.